Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca Bahrul Mazi jilid yang ke-15, muka surat yang ke-79, membicarakan tentang tajuk Al-Athar, iaitu di dalam bab melebih dan mengutamakan orang lain. Kita membicarakan lagi tentang sahabat Nabi SAW yang datang berjumpa dengan Nabi, bertanya kepada Nabi kenapa dia tidak dilantik menjadi utusan Rasulullah, kerana apa dia tidak diberikan kerja, kenapa Nabi bagi pada orang lain, kenapa dia tak dapat. Jadi soalan ini dikemukakan kepada Rasulullah, seolah-olahnya dia ni minta jawatan tu. Dia kata kalau orang tu boleh dapat, kenapa saya tak dapat? Ini soalan yang ditanya oleh seorang laki-laki kepada Nabi kita. Bila didengar oleh Nabi soalan yang demikian, maka Nabi menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atharah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian kamu kelak akan mengetahui, sekalian kamu kelak akan melihat, hai sekalian sahabatku, selepas daripada matiku, akan keutamaan dan perlebihan seseorang daripada yang lain akan sebagai melebih dan mengutamakan yang menyalahi syarak. Kata Rasulullah, di akhir zaman kamu akan melihat orang akan melantik, manusia akan melantik, manusia akan mengutamakan orang lain untuk memegang jawatan bersandarkan kepada pilihan yang bukan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pilihan yang dibuat bukan mengikut pilihan syarak. Tak apa yang dia pilih tak, kita pun tak tahu. Nabi kata dah, nak pilih 8 kriteria yang kita kena pilih untuk menjadi ketua kita, untuk dilantik memegang satu-satu jawatan. Ada 8 kriteria yang kita baca pada bulan lepas. Yang pertama sekali, hendaklah diletakkan dia orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kita letakkan dalam bab semayang, kita mesti semayang mengikut Rasulullah. Mana-mana tu imam yang tak ikut Rasulullah, kita tak mau ikut. Bila kita berpuasa, kita dah tetap dalam hati kita mesti ikut puasa cara Rasulullah. Mana-mana orang yang berpuasa lain daripada Rasulullah, kita tolak. Kita nak buat haji, kita mesti ikut haji macam Rasulullah buat. Mana-mana haji yang dibuat lain daripada Rasulullah, kita tak mau. Semua benda pendek kata kita nak ikut Rasulullah. Tetapi di dalam bab memilih pemimpin, orang tidak mau ikut cara Rasulullah. Tidak lagi dipilih ketua yang macam mana Rasulullah nak, yang taat kepada Allah, yang berilmu, yang beriman. Di akhir zaman, kata Nabi, pilihan-pilihan itu sudah tidak ada. Bukan lagi dipilih orang-orang yang diletakkan oleh Rasulullah, sebaliknya diletakkan benda-benda lain, perkara-perkara lain, kriteria-kriteria lain untuk dijadikan asas dilantik sebagai ketua. Seperti seseorang itu tiada pandai dan tiada alim dan tiada cukup tadbirnya pada memerintahkan zakat, maka dijadikan dia memerintah bab zakat. Orang yang tak tahu bab zakat, yang tak berapa nak amanah bab zakat, tak berapa nak amanah dalam bab pengurusan harta, dilantik untuk menguruskan harta, zakat dan sebagainya. Dan seperti orang yang tidak tahu menjadi imam dan pimpinan orang, maka dijadikan dia imam dan pimpinan.
Dan seperti orang yang suka hatinya cenderung kepada zalim dan suka makan suap apabila memegang jawatan, maka dialah diberi jawatan hakim dan sebagainya. Dan lain-lain lagi Nabi sebut di akhir zaman benda ini akan berlaku. Yang bukan ahlinya dilantik sebagai memegang sesuatu jawatan. Jumpa tak Tuan Haji? Tuan Haji jumpa tak? Mai saya cari. Nah, lagi tak jumpa, tak seronok lah. Kitab betul je ni. Kalau kitab betul jumpa, kitab tak betul tak jumpa lah. Nah, ni ya, tengah-tengah ni ya. Baik. Baik, kita sambung. Ya, rehat seketika. Adapun aku meletakkan seseorang itu memegang jawatan yang tinggi, dan seorang yang lain itu tidak aku letakkan memegang jawatan, dan aku angkatkan bekerja kerana aku tahukan tarafnya dan aku tahukan ilmunya. Bila sahabat Nabi ni pertikai pada Nabi, kenapa dia tak dilantik? Kalau nak compare dengan orang yang dilantik oleh Nabi, dia tak kurang apa pun. Lalu Nabi jawab, aku lantik orang tu pegang jawatan. Aku tahulah sebab apa dia pegang jawatan tu. Aku bagi dia satu kerja, aku tahulah dia boleh buat tak boleh buat kerja tu. Aku bagi dia satu amanah, aku tahulah dia ni boleh pegang amanah ataupun tidak. Sebab tu aku buat, kata Rasulullah. Dan kata dia, aku tahu kedudukan ilmunya, aku tahukan kedudukan tarafnya, aku tahukan kedudukan ilmunya, dan aku tahukan kuat kadar fikirannya, kadar untuk dia pikulannya, kemampuan dia untuk buat kerja. Dan aku tahukan resmi badannya dan apa-apa tabiatnya dan tingkah lakunya. Semua Nabi tahu, kata Nabi. Sebab itu ada satu ketika Umar Al-Khattab mengikut dalam satu peperangan, Umar tidak menjadi ketua. Umar tidak dilantik menjadi jenderal dalam satu peperangan. Sebaliknya dilantik orang lain yang lebih muda daripada Umar. Begitu juga Sayyidina Ali pernah dilantik, pernah tidak dilantik menjadi pimpinan dalam satu utusan. Rasulullah tak lantik Ali sebagai pimpinan, Rasulullah lantik orang lain. Begitu juga dalam satu peperangan, Sayyidina Ali yang masih muda ditugaskan oleh Rasulullah menentang satu orang kafir yang telah pun yang lebih kuat, yang lebih bertenaga, tetapi diperintahkan Ali yang muda. Kenapa Ali? Segala pilihan yang dibuat oleh Rasulullah itu diketahui kedudukannya oleh Rasulullah. Dia kata Rasulullah mengetahui tahap kesihatannya, tahap akalnya, tahap bijaknya, tahap petah lidahnya, mematahkan hujah lawannya. Sebab itu aku lantik dia untuk memegang jawatan. Dan aku tahukan dia layak dengan jawatan si anu, dan aku tahu orang lain daripadanya layak dengan jawatan yang lain. Apa yang Nabi buat ni elok dah, kata Rasulullah. Yang kamu duk tanya aku pasal apa? Apa yang aku pilih ni elok dah, kamu jangan bertikai lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Nabi buat macam ini, semua kerja jadi elok. Manusia yang alim yang bernama Muaz bin Jabal dilantik menjadi governor di negeri Yaman. Apa jadi pada Yaman di bawah pemerintahan Muaz bin Jabal? Dengan orang alimnya, dengan ilmunya, dengan beraninya. Begitu juga dengan Khalid Al-Walid yang baru memeluk Islam, tiba-tiba sudah dilantik menjadi jenderal. Sedangkan ada orang lain yang lebih lama daripada Khalid, kenapa tidak dilantik oleh Rasulullah? Kenapa Khalid yang baru Islam dilantik menjadi jenderal? Apa yang Nabi buat? Nabi meletakkan seseorang pada tempatnya. Nabi meletakkan orang yang patut pada tempat yang patut pada dia. The right man on the right place. Ini kaedah yang diletakkan oleh Rasulullah. Masalah kita ni, kita letakkan the wrong person pada tempat yang tak betul. Habis lah. Orang yang kuat rasuah pergi pegang bak rasuah. Jadi lagu mana? Apa jadi pada dia? Ini bila kita pegang benda ini, tuan-tuan, jadi haru masyarakat. Bila jadi haru masyarakat, masyarakat balik akan susah. Masyarakat akan menjadi banyak pertikaian, banyak perkara-perkara yang tidak menyeronokkan masyarakat. Malah ketidakamanan akan berlaku.
Orang yang mempunyai rekod yang tidak baik tiba-tiba diberikan jawatan untuk memegang satu jawatan yang besar. Maka Nabi kata di akhir zaman kita akan lihat benda-benda ini. Kemudian Rasulullah sambung lagi, dan aku tahu orang itu tak layak memegang jawatan memerintah muslimin, dan patut layak ia bekerja tanam tanaman jua. Aku tak lantik dia jadi ketua, aku uruskan dia bahagian dalam bidang pertanian, dan kata dia ataupun berniaga, dan aku tahu mengatur kerajaan Islam dengan ajaran Allah. Kerajaan aku ni, kata dia, diatur dengan bimbingan Allah, baru boleh selamat. Bila kita meletakkan seseorang pada tempatnya, maka kita akan mendapati sebuah kerajaan yang baik kerana bimbingan daripada Allah. Maka kerana itulah tiap-tiap sahabatku itu aku perbuat ada yang memegang jawatan, ada yang tidak memegang jawatan menurut cara yang diizinkan oleh syarak. Maka tidak perlu kita heran, ada sahabat kanan Nabi Muhammad yang tidak pernah diberi jawatan. Ada tuan-tuan sahabat kanan Rasulullah tidak diberi jawatan. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang diam saja, yang menguruskan pertanian saja. Abdul Rahman bin Auf diuruskan bab perniagaan saja. Sahabat-sahabat yang lain, Anas bin Malik diuruskan bidang lain, tidak diberikan jawatan-jawatan yang utama seperti sahabat-sahabat yang lain. Kerana apa? Kerana kedudukan, kemampuan, kebolehan, keilmuan, kesabaran yang mereka dapat. Umar Al-Khattab, berapa banyak jawatan yang dia pegang? Berapa banyak jawatan yang dipegang oleh Umar? Berapa banyak jawatan yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq? Walaupun mereka sahabat-sahabat Nabi, tapi mereka tidak mengetuai peperangan. Kenapa? Kenapa dilantik orang-orang yang lain, Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid, untuk menjadi kepala dalam peperangan, sedangkan Usamah bin Zaid adalah anak muda yang berusia 18 tahun. Jadi tuan-tuan, apa yang Nabi buat itu dia tahu dah. Dia bukan mengikut senioriti. Kita sekarang ni mengikut senioriti. Nabi mengikut kebolehan seseorang. Nabi menilai pada amanah seseorang. Nabi menilai kepada ilmu seseorang. Walaupun dia muda, walaupun dia tua, walaupun dia pertengahan, kalau Nabi kata dia sesuai memegang jawatan itu, silakan. Maka bila Nabi lantik orang macam itu memegang jawatan, hasilnya ialah kerajaan Madinah dalam tempoh 10 tahun saja menguasai seluruh bumi Arab. Dalam tempoh 10 tahun sahaja, kota Rom, kota Parsi boleh tunduk, Afrika boleh tunduk. Negara-negara yang dijajah oleh Rom dan Parsi seperti negara Syam, negara Syria, tunduk kepada kerajaan Islam. Kerana kekuatan perlantikan yang dibuat oleh Rasulullah. 2 tahun saja Rasulullah mendatang ke Madinah, ekonomi Yahudi jatuh ke tangan Islam. Orang Yahudi tidak lagi boleh conquer ekonomi Madinah, bertukar penguasaan itu kepada orang Islam. Kerana Nabi lantik peniaga-peniaga, ahli-ahli ekonomi yang baik untuk berniaga. Akhirnya Yahudi yang mengamalkan dasar riba dan dasar menindas dalam sistem perniagaan mereka, akhirnya tidak boleh lagi mengembangkan perniagaan di Madinah. Kerana Nabi meletakkan orang dan calon yang sesuai untuk memegang jawatan. Kemudian, bukan aku perbuat sesuatu itu mengikut hawa nafsuku atau dengan menurut kemahuan sendiri, dengan tiada neraca ilmu dan hikmah yang diberi oleh Allah, maka semuanya itu tidak sekali-kali. Apa yang aku buat, kata Rasulullah, semuanya bersandarkan kepada ilmu dan semuanya bersandarkan kepada hikmah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda inilah yang tak ada dalam masyarakat kita hari ini. Masyarakat kita hari ini dia tengok pada simbol aja. Dia menilai pada simbol. Dia tak kira di sebalik simbol tu siapa. Dia hanya kira simbol. Kepribadian, keahlian, kebolehan, kewarakan, keamanahan tidak ada. Yang penting simbol sekarang. Kalau letak kura-kura pun menang. Yang pentingnya simbol. Nabi suruh menilai mengikut apa? Ni, mengikut kepribadian, mengikut kepahaman, mengikut keilmuan. Tapi masyarakat kita hari ni lain. Kadang-kadang dinilai pemilihan itu mengikut wang.
Kamu boleh kasih apa sama aku? Apa yang kamu boleh beri pada aku? Apa yang aku dapat? Sekarang pemilihan mengikut gitu. Apa yang kamu boleh bagi pada aku? Aku akan buat pada kamu. Maka bila dibuat pemilihan macam itu, maka hasilnya kita akan dapat lihat. Kita akan dapat lihat dengan konsep bangau bangau. Ya, dengan konsep salah menyalahkan orang. Ini bukan kerja saya, ini kerja sana. Ini bukan kami punya, ini dia punya. Last sekali dreba kena. Kenapa jadi macam itu? Pakai duk salah sana, salah sini, yang mati tetap mati. Nak saman apa? Syarikat bas tu pun tak wujud. Nak saman atas apa? Salah siapa? Awal-awal kenyataan, salah pemandu, kecuaian pemandu. Ceklah dulu. Takkan dia tak break? Kalau dia mengantuk pun, dia sedar balik lepas-lepas dia langgar divider guard rail tu, mesti dia break. Tak ada kesan break. Menunjukkan break tak ada. Bila break tak ada, maknanya break rosak. Dia pergi cek dengan siapa? Kena kaji balik. Bila kita kaji daripada awal balik, kita tertuduh dia, mungkin dia di bawah pengaruh alkohol, mungkin dia di bawah pengaruh dadah. Cepat kita cakap. Postmortem belum lagi kita dah buat keputusan dah. Tuk-tuk kita buat keluar, dia banyak track record yang tak elok. Siapa punya kesalahan? Tak ambil tindakan. Ini tuan-tuan yang kita sama-sama fikir tentang nasib kita. Budaya kita selepas 50 tahun merdeka. Budaya kita begitulah. Budaya suka tuding kat orang. Bangau, bangau. Ni salah. Ni katak punya. Hujan turun ni katak panggil. Pasal apa hang sakit perut, pasal aku makan nasi basi. Pasal apa nasi basi, kayu api basah. Semua pakai duk salah pada orang. Padahal semua terlibat sama. Kalaulah driver bas tu bawa laju sampai ke Pulau Pinang, tak ada siapa marah dia. Semua penumpang tadi akan turun bas dalam keadaan gembira. Terima kasih mak. Bagus laju. Pasal selamat sampai. Cuba kalau tak sampai, aksiden, semua akan tunjuk dia bawa laju. Kenapa jadi macam itu? Cuba tanya pada satu makcik yang terlibat dengan kemalangan jalan raya. Sebelum kejadian tu macam mana keadaan dalam bas tu makcik? Makcik daripada Pudu tu, makcik tidur lah. Sedang-sedang di hospital lah. Ni makcik tak tahu lah. Jadi orang macam ni tanya, apa dia kerja tidur? Nasib baik dia sedang dekat hospital. Kalau dia sedang-sedang dalam kubur lagu mana? Tanya pula pada orang nombor 2. Macam mana sebelum kemalangan tu berlaku? Jadi dia daripada Kuala Lumpur tu memang dia laju lah. Memang laju sungguh lah. Dia potong habis kereta hak berhenti apa semua dia potong, memang laju. Sampai dekat Kuala tu dia hilang kawalan, dia aksiden. Jadi dia memang laju lah, driver laju lah. Cuba tanya dekat dia, encik kalau dah tahu dia bawa laju, kenapa encik tak tegur dia? Kenapa pemberita tu tak tanya? Ni kena Masjidul pergi tanya apa betul? Dia tanya semua jenis ganas punya. Pergi tanya, kalau dah driver tu laju, kenapa saudara tidak tegur driver tu? Kalau tuan-tuan, saya bawa kereta, tuan-tuan duduk di belakang, saya bawa laju, tuan-tuan quit bahu saya tak? Ustaz, nak bunuh kami ke? Kenapa penumpang-penumpang tak pergi quit bahu driver bas tu? Oi, hang nak pergi mampus kami ke? Bawa laju ni. Tapi tak ada siapa tegur dia tidur. Laju bang tu. Ni laju bagus cepat sampai. Dah mati, dah aksiden, driver bawa laju. Salah siapa? Kita bercakap tentang 50 tahun kemerdekaan, tahap keprofesionalan. Tapi kita tidak belajar daripada negara-negara maju. Tak cukup negara maju lah, kita belajar dari negara Arab sudah. Setiap berapa kilometer mesti ada penguatkuasa. Negara-negara Arab sudah cukup. Kita tengok Mekah, Arab Saudi sudah. Setiap 10 kilometer ada peronda tepi jalan raya. Duk menyala lampu ya. Siang ke, malam ke, hujan ke, tengah hari ada. Di Europe helikopter ikut. Mana bas yang bawa laju, mana lori yang memotong, mana trailer yang memotong, helikopter ikut. Tahan kat depan, helikopter turun kat depan bertrak tu, berhenti, tak berhenti juga. Ini penguatkuasaan yang kita bercakap daripada segi kecanggihan lah.
Larakkah kita tiap-tiap kali mendengar kemalangan, tiap-tiap kali kemalangan kita akan buat tindakan yang lepas tu senyap? Adakah logik pada akal kalau sebuah bas aksiden 100 bas jalan stop? Kena kaji balik. Ni yang dinamakan penguatkuasaan. Ni Nabi letak dah. Orang hanya memandang Islam sebagai agama ibadat, sedangkan Islam sebuah agama yang cukup lengkap untuk mengatur kehidupan manusia. Bukan semayang saja Islam ni, bukan puasa saja Islam ni. Ya Allah tuan-tuan, sampai nak masuk jamban pun Islam ajar. Takkan dalam bab yang begitu besar Islam tak ajar? Mesti Islam ajar. Keadaan-keadaan yang tertentu mesti boleh di-refer kepada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Masalah lebih dan utamakan seseorang memegang jawatan daripada lain-lain. Sebenarnya kalam Nabi SAW, perkataan Nabi SAW telah berlaku sebagaimana yang dalam masalah 110 selepas daripada wafat Rasulullah. Apakala satu raja dan satu pemerintah itu hendak mengangkatkan seseorang memegang jawatan, maka dipilihnya orang yang dikasihinya. Yang dipilihnya orang yang geng dengannya, yang kaum kerabat dengannya, atau orang yang boleh ia menumpang kekayaannya. Inilah pilihan-pilihan yang berlaku di akhir zaman. Yang pertama, dipilih orang yang dia sayang. Yang kedua, dipilihnya daripada adik-beradik dia, kaum kroni dia. Yang ketiganya, dipilih orang yang boleh tumpang kayanya. Ya, tuan-tuan jangan marah saya pula ni. Ni hadis Nabi ni, bukan saya kata. Ni saya tukang baca. Yang kata ni Nabi ni. Lagi tuan-tuan cas saya pula. Saya tukang baca ya. Kalau tuan-tuan baca pun bunyi macam saya juga. Nah, lagi tu yang saya suruh tuan-tuan ada kitab. Lagi tuan-tuan kata saya tokok tambah pula. Ni kitab kata. So tengok duk seorang-seorang bangkit macam tak setuju je ni. Seorang-seorang bangun macam tak setuju je. Ni jangan marah saya pula. Ni kitab kata, hadis Nabi kata, dan hadis yang kita baca ni hadis sahih. Bukan hadis maudhu', bukan hadis dhaif yang tak boleh jadikan sumber hukum. Baik, tidak ia pandang sebagaimana yang dikemahuan syarak. Inilah yang dinilai sekarang. Bukan kita tak tahu dia kaki minum, jalan ambil juga. Bukan kita tak tahu dia kaki perempuan, balon ambil juga. Bukan kita tak tahu dia ni kaki samsing, balon sapu juga. Tahu semua, tapi buat sebelah mata, buat tak nampak-nampak gitu ya. Ini yang diletakkan begitu kepada kita. Ya, pandangan-pandangannya. Biar seseorang diangkat memegang jawatan seorang Islam yang adil. Yang syarak suruh ialah dilantik seorang Islam yang adil dan cukup boleh tanggung menjalankan jawatannya. Tidaklah ia orang yang suka zalim dan tidak cukup cergah dan cukup kesihatan. Nabi kata orang tu hendaklah orang yang adil, jangan zalim. Orang tu pula ialah orang yang cergah dan sihat. Ni tak kira belah-belah mana ni saya kata ni, belah kiri ke, belah kanan ke, kalau tak sihat turun. Dia masuk hospital lebih banyak pergi pejabat ni bahai. Pergi ke hospital lebih banyak daripada pergi ke pejabat. Letak jawatan. Ni syarak letak. Jadi penasihat sudah. Kerana nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, dia memerlukan kesihatan. Bila dia perlukan kesihatan, dia perlukan kekuatan. Sebab tugas pemimpin ni tidur tak cukup. Mana yang jadi pemimpin tidur lena tu bukan pemimpin, tuan-tuan. Tidur lebih banyak pada kerja ni. Pemimpin ni tengah tidur pun orang datang rumah bangun. Pemimpin ni tengah tidur ni pun orang datang hormat, layan. Kadang-kadang tidur dalam kereta. Pasal apa? Pemimpin. Bukankah pepatah orang Arab kata pemimpin itu khadam? Pemimpin itu khadam kepada rakyat. Dia berkhidmat kepada rakyat. Bila sebut berkhidmat, anytime dia kena pergi. Seorang pemimpin tak boleh geleng kepala. Saya pun manusia lah, saya pun letih lah. Itu tu saja jadi ketua. Duduk dia diam. Bila pergi orang lain. Ada satu ketua kampung. Orang pergi cerita rumah dia banjir. Anak-anak ke buah kampung
Tengah malam pukul 12, pukul 1 minta kunci dewan. Besoklah ambil kunci, orang tidur. Dia marah tuan-tuan. Kebetulan rumah saya ni tinggi, tak banjir. 4 biji rumah ni main numpang di rumah saya. Jadi pusat penempatan mangsa banjir sementara. Pakai tidur bergelempar dalam rumah saya. Besok baru boleh masuk dewan orang ramai. Yang berhormat mai pukul 7.30. Ketua kampung awal lagi sampai. Siap pakai boot cuar cukang lagi. Kapur cukang orang. Ni boot warna kuning. Oh, dia depan sekali. Aduh, semalam kita jemput minta kunci di halaunya kita. Tapi bila YB datang, dia begini tengok. Oh. YB pun tak pakai kasut puan cukang. Dia kasut puan cukang, pergi redah. YB bagi kami 1,000. Suruh beli sarapan. Kami hanya dapat nasi lemak 4 bungkus. Dapat nasi lemak seorang sebungkus. Nasi lemak saja, ayak botol mineral 1,000. Hak balik pergi ke mana? Ini tuan-tuan. Bukan kata YB tak bagus. YB bagus. Hak melawat YB ni YB Cina. Tapi masyarakat kita, masyarakat kita ni kadang-kadang pergi ambil kesempatan di situ, akhirnya orang yang berhak dapat tak dapat. Kesalahan di dalam memilih tadi ni tuan-tuan, tidak mengutamakan orang yang di bawahnya. Maka sekarang ini telah dipesan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan telah dikhabarkannya yang tersebut. Maka apabila seseorang itu berjumpa yang demikian, yakni berjumpa pemerintah negeri mengangkat dan meletakkan orang yang tak patut memegang jawatan, apa kita nak buat? Tadi Ustaz cerita tentang ketua kampung Ustaz teruk. Apa nak buat Ustaz? Kita boleh pergi tolak dia ke Ustaz? Kita boikot dia ke Ustaz? Dia macam mana Ustaz? Nabi ajar. Nabi bukan setakat cerita aja, Nabi cerita juga macam mana nak buat. Nabi simbah hesik ke dia Ustaz? Ya, tuan-tuan jangan duk buat macam tu. Nabi kata apa? Fasbiru hatta talqauni alal haudi. Maka hendaklah kamu sabar. Sabar sekalian kamu, dan taat kepadanya pada barang yang tiada maksiat, dan jangan lawan akan dia hingga jumpa sekalian kamu akan daku di atas kolamku di padang mahsyar. Maka di sana tempat terima balasan jahatnya atas kamu. Senang Nabi jawab. Sabar dengan dia. Jangan kata apa pada dia. Jangan lawan dia, jangan bantah dia. Ikut cakap dia selagi mana perintahnya bukan maksiat. Biarlah dia buat tak betul pada kamu, biarlah dia buat zalim pada kamu. Bila sampai di padang mahsyar nanti, kamu tuntut hak kamu di hadapan dia. Tuntut hak kamu di hadapan Allah. Subhanallah tuan-tuan. Boleh bayang tak? Berapa orang di bawah kita? Saya ketua kampung, anak karya saya berapa orang? 500 orang. 500 akan tuntut pada saya di hari kiamat. Seorang tuntut pun kelang kabut dah. Sekupang aja seorang tuntut, sekupang aja. Tuhan, dia hutang saya sekupang, sampai kelak tak bayar. Nak bayar dengan apa sekupang tu? Tahu apa tahun di hari kiamat. Bayangkan 500 orang. Besar sikit, satu don 25,000 orang. Besar sikit satu kawasan parlimen 150,000 orang. Besar sikit satu negeri juta, satu negara 20 juta. Subhanallah. Semuanya pakat dakwah. Apa yang tuan-tuan tak puas hati sekarang? Dakwah. Sekarang senyap sudah lah, jangan bantah. Kata Nabi, jangan bantah apa? Jangan pergi ambil tunjuk perasaan, jangan pergi balin telur busuk. Jangan. Duduk diam-diam, tengok TV sudah. Tak puas hati tentang apa? Simpan elok-eloklah buku 35, besok tunjuk buku tu dekat Tuhan. Saya nak cah yang ni, saya nak dakwah yang ni, saya nak tengok yang ni, saya nak tengok hak saya ni. Ini hak benda-benda yang saya nak tengok. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang jadi ketua di sini, faham-faham, ingat-ingat, kita tak hidup lama di dunia. Esok lusa kita mati. Jangan kita buat satu benda yang orang akan mendakwa kita. Berapa banyak orang yang orang duk mengaji elok-elok, yang orang duk kuliah elok-elok, akhirnya dirampas surau, dirampas masjid. Langsung orang tak boleh mengaji. Langsung orang tak boleh mai kuliah. Berapa ratus orang yang mai kuliah, semua akan dakwa dia di hari kiamat. Sebab tu ustaz dia tak kisah kalau kena buang. Walaupun nama dia bukan Aiman, tapi dia tetap tak kisah.
Kalau setakat dia dibuang tak ada apa, tempat lain panggil dia. Ustaz ni sebenarnya main mengajak lagi susah daripada tak main. Saya ni kalau tak main lagi senang, saya boleh duduk di rumah di Ipoh. Senang tuan-tuan, malam-malam minggu macam ni relax, pergi tepi sungai ke apa ke. Bawa anak-anak tengok klip-klip. Lagi senang. Orang tak panggil lagi senang. Yang susahnya bila orang panggil. Berapa jam nak main tu dengan jam lah, dengan aksiden lah, apalah, baru nak sampai. Baru nak sampai, nak mandi lagi. Tak mandi pada subuh ni tuan-tuan ni. Susahnya nak main tu. Lagi susah. Sebab tu tuan-tuan, yang susahnya kalau dijemput, yang senang kalau tak dijemput. Lagi senang kalau dibuang, lagi senang. Langsung saya akan ada alasan di hari kiamat. Kamu kenapa tak mengajak? Kenapa kamu tak bagi kuliah? Kenapa kamu tak nasihat? Saya nak nasihat apa? Mereka buang saya hari tu. Elok-elok saya mengajak, mereka kata jangan main dah ustaz. Kami dah cukup lah. Pasal mereka tak boleh main dah. Cukup dah. Tak mau dah. Kami tak mau dah. Senang. Siapa yang buang kamu tu? Masa tu saya report kat Tuhan. Saya cerita tu je buang saya. Saya sebut nama dia. Agak-agak siapa? Dia akan dipanggil lah, senang. Betul ke kamu buang ni? Dia duk baca kitab, dia duk baca hadis, dia duk baca ayat Quran, kamu buang pasal apa? Sebab tu bila dibuang, sabar, fasbiru, relax aja. Apa susah? Saya tak susah. Jalan tuan-tuan, tak ada apa masalah. Yang akan kita tuntut besok di hari kiamat, yang kita kena takut sekarang ni, anak-anak tuntut kita sebagai ketua keluarga. Isteri kita sabar dengan kezaliman kita, nafkah tak bagi, yang dia bagi penyepak aja. Ya, perlindungan tak bagi, rumah dia tak jaga, nafkah nu tak bagi, pendidikan tak bagi. Isteri sabar. Isteri tak kata apa, suami tak pernah ajak sembahyang. Isteri sabar bila suami tak bagi nafkah bulan-bulan. Tapi di hari kiamat dia akan tuntut. Kalau dia nak tuntut, dia tuntut. Kenapa kamu tak sembahyang? Suami tak ajak. Nanya tuan-tuan. Kenapa sembahyang kamu tak betul? Suami tak ajak. Kenapa mandi hadas besar kamu tak betul? Suami larang pergi mengaji. Mula-mula saya belajar dah bab tu, tapi suami larang. Suami kata duduk di rumah, masak pedom kat dia, saya tak pergi lah. Dia akan dakwa balik di hari kiamat. Itu baru setakat isteri, baru setakat anak-anak. Agak-agak lepas tak tuan-tuan? Tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga dalam rumah tangga. Kok yang ni sangkut lah. Sebab tu kalau tuan-tuan di sini tak kahwin, tuan-tuan selamat satu bab. Kalau tuan-tuan di sini tak kahwin, sampai sekarang tak kahwin, tuan-tuan selamat satu bab. Siapa nak dakwa tuan-tuan? Anak tak ada, isteri tak ada, kan relax. Sebab tu tuan-tuan jangan duk perli, jangan duk hina orang yang tak kahwin. Jangan hina dia. Ni bila nak kahwin ni, lambat, orang dah beranak cucu lah. Duk pakai apa ni, repuk langkai lah ni. Jangan kata macam itu. Kadang kita duk cakap bahasa lagu tu. Patutnya kita pergi jumpa dia. Ni no bujang sampai kelar dia, seronok lah di hari kiamat. Allah tak soal hang dalam bab pendidikan rumah tangga, nafkah rumah tangga. Tak ada, kan dia selamat satu bab lah. Habis tu ustaz, saya dah kahwin ustaz, nanya lah. Tak apa, cari pahala, bela isteri anak elok-elok. Dah kahwin. Bayangkan tuan-tuan yang menikah 2-3 sini. Lagi banyak masalah. Nak kena soal itu, nak kena soal ni, ya Allah. Ya isteri nombor 1 lulus, isteri nombor 2 sangkut tak mana. Macam mana tuan-tuan? Allah nak soal kita ni. Dia fikir-fikirlah, jangan hina orang. Dia dapat anak ke, dia tak dapat anak ke, dia dapat suami ke, dia tak dapat isteri ke, lantaklah ke dia. Sekurang-kurangnya dia telah selesai satu bab. Sebab tu tuan-tuan tak payah susah hati kalau tuan-tuan anak yatim. Sebab tuan-tuan tak ada dosa dengan mak bapak. Allah dah lepaskan satu beban di hari kiamat. Allah takkan tanya, kenapa kamu dahaka pada bapak kamu? Nak soal apa, pak tak pernah tengok. Nak tanya tentang bapak pasal apa, bapak dah tak ada. Selesai tu masalah. Tuan-tuan tak payah bersedih-sedih lah pasal anak yatim. Relax-relax lah. Ni saya raya sedih, saya puasa sedih, pak tak ada, mak tak ada, relax lah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat pak ada, mak ada, seronok kan?
Ada simbah dengan milu panas, dia pergi setrika anak dia, dia pergi pijak anak dia, dia pergi bunuh anak dia, dia pergi rogol anak dia, lagi masalah. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Kita tidak ada bapa daripada kecil, sekurang-kurangnya kita tak ada dosa dengan bapa. Kita ada bapa sampai sekarang, pak kita masih hidup, kita boleh dapat pahala belah bapa kita. Di mana kedudukan kita pun semua dapat peluang. Sama ada peluang dapat pahala cara ini, pahala peluang cara ini pun masing-masing adil Tuhan bagi. Tak payah tuan-tuan nak kata dia untung lah mak dia ada, pak dia ada, dia dapat pahala banyak, saya tak ada apa. Jangan. Allah Ta'ala bagi kepada kita pada kedudukan yang Allah tahu. Nabi kata tadi dah, aku lantik dia tu, aku tahu kedudukan dia. Begitulah Allah, dia bagi dan dia tak bagi pada kita, dia tahu kedudukan kita. Boleh atau tak boleh menerima sesuatu jawatan. Sabar je lah. Tuan-tuan tak ada anak, relax lah. Allah tahu sebab apa tuan-tuan tak perlu anak. Walaupun tuan-tuan sangat berhajat pada anak. Kenapa Allah tak kurniakan anak juga? Buat macam-macam cara, makan ubat, makan air akar kayu, pergi berubat sana, pergi berubat sini, pergi menurun sana, menurun sini, tak beranak juga. Tuhan tahu kenapa Tuhan tak bagi. Kita sebagai makhluk redha saja. Inilah yang dikatakan abdi, abdun, hamba Allah. Apa dia hamba Allah? Hamba Allah tidak akan pertikai apa jua perintah Allah. Macam Nabi Muhammad duduk di rumah Ummu Hani pada malam 27 Rejab. Duduk di rumah dia, malaikat turun, Jibril turun daripada atap rumah Ummu Hani. Atap rumah Ummu Hani tu dibukanya Jibril, Jibril turun. Mikail turun, Jibril turun. Jibril kata pada Nabi yang sedang tidur, Muhammad, Allah perintahkan kamu Isra' dan Mi'raj. Silakan, kata Rasulullah. Terus jawab, silakan. Jom. Rasulullah kata apa? Jom. Cuma tak ada heboh aja. Rasulullah kata jom, silakan. Inilah hamba. Dia tak ada petikai, dia tak ada soal, dia tak ada tanya. Jalan terus. Kalau tuan-tuan tengah tidur malam-malam, kawan main jemput. Mat, jom. Mana? Masjid, jom. Agak-agak tuan-tuan jawab apa? Buat apa? Mayang apa lagi? Melani ada ceramah. Siapa ceramah? Ustaz Kazim. Daripada mana? Ipoh. Ada makan tak? Soalan tu 4-5 soalan baru sampai. Ini hamba apa? Hamba Allah, dia tak ada soal-soal. Nabi Muhammad mana ada soal? Bila Nabi terbang pergi ke Baitul Maqdis, singgah di Madinah, Muhammad semayang, terus semayang, Allahu Akbar. Kalau dia bukan hamba, dia tanya tak, nak semayang apa ni? Apa semayang apa ni? Mana dia? Nabi tak buat. Nabi semayang dulu, habis semayang Nabi tanya, Pak siapa? Muah ni Jibril, apa nama Muhammad, kamu tahu tak kamu semayang di mana tadi tu? Tak tahu. Itulah Madinah, nanti kamu akan pindah ke situ. Sampai lagi, singgah lagi, Muhammad semayang di sini. Nabi pun terus semayang, Allahu Akbar. Naik kenderaan, naik. Dalam perjalanan Jibril tanya, kamu tahu tak kamu semayang di mana tadi? Tak tahu. Itu nama dia Sajaratul Musa, tempat Nabi Musa jaga kambing di situ. Tak tanya, tak banyak tanya, tak tahu apa, dah suruh buat. Inilah hamba. Kita sekarang bila Allah suruh buat, bila Nabi suruh buat, kita jawab apa? Dah sampai masanya kita perlu melaksanakan peraturan Quran, peraturan Islam dalam menangani masalah rogok dan jenayah seks. Jadi dengan pendekatan Quran ini saya merasakan bahawa dia akan mendapat mengurangkan atau menyelesaikan masalah rogok. Ini satu cadangan. Apa jawab kita? Kita akan menubuhkan dulu Suruhanjaya untuk mengkaji sesuai ataupun tak sesuai. Boleh nak kaji perintah Tuhan. Siapa kita untuk mengkaji perintah Allah? Ini yang dikatakan manusia yang bukan hamba. Manusia yang hamba, Allah bagi ke, Allah tak bagi ke, saya terima. Allah suruh buat, saya buat. Allah tak bagi buat, jangan buat. Senangnya hidup sebagai hamba. Bila manusia tidak merasakan diri dia hamba, maka dia akan bantah, dia akan cabar, dia akan lawan. Bila dia bantah, cabar dan lawan, maka bala dan bencana akan sampai kepadanya. Baik, kemudian tadi bila orang itu zalim,
Jangan bantah dia, jangan lawan dia. Yang mana perintahnya okey, ikut. Yang mana perintahnya tak okey, jangan ikut. Sabar saja. Di hari kiamat nanti baru kamu minta dan dakwanya di hadapan Allah. Lebihkan seseorang atas seseorang lain pada jawatan. Sesungguhnya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya sebelum Nabi wafat. Akan berlaku selepas daripada wafat baginda, dilebihkan seseorang atas seseorang yang lain pada memberi jawatan dengan jalan yang menyalahi syarak. Selepas Nabi wafat, kata Rasulullah, orang akan melantik seseorang bukan lagi mengikut pilihan Tuhan, pilihan agama. Yakni apabila pemerintah negeri mau mengangkat seseorang yang berjawatan hakim atau apa-apa kerja syarak, maka diangkat akan orang yang tiada layak menanggungnya kerana bukan ahlinya. Maka rosaklah bidang kehakiman. Habis rosak, tuan-tuan. Kita pun naik takut dah sekarang ni. Orang duk perhatikan kita. Macam-macam rupa pasien nak pergi mahkamah. Ya, kita ingatkan orang perempuan je yang bertudung lingkup, lelaki-lelaki pun sekarang macam-macam pesen. Sebab tak pakai purdah je pergi mahkamah. Dibatal saja. Oh, ditolak. Oh, ditolak. Oh, tak sesuai. Saksi tak sesuai. Ditolak. Itu macam mana hak sesuai? Lama-lama jadi apa kes ni, tuan-tuan? Orang pun pedak nak ikut lah. Orang tak pedak lah. Orang lain duk suka persona je. Habis cerita abad ni, habis tak ada apa. Ni, habis rosak ni dia kata ni. Kemudian katanya lagi, tetapi dipilihnya dan dilebihkan dan didahulukan orang daripada orang lain kerana kerabatnya, kaum kerabatnya, atau kerana taulan handai yang dikasihnya, atau orang itu dapat ditumpang kayanya dan sebagainya. Maka itulah yang dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada kita, seperti mana yang tersebut dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Musa At-Tirmizi. Hadisnya begini. An Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satarawna satarau atharah ba'di asaratan wa umuran tunkirunaha. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi adalah Nabi bersabda bahawasanya sekalian kamu kelak akan melihat selepas daripada matiku akan perbuatan melebihkan seseorang daripada yang lain yang menyalahi syarak, dan sekalian kamu akan melihat perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang engkar sekalian kamu akan dia. Bila dilantik yang bukan ahlinya, kamu akan melihat banyak kemungkaran yang akan berlaku. Hadis yang kita baca ni, tuan-tuan, juga adalah hadis sahih. Kemungkaran akan banyak berlaku apabila dilantik orang yang bukan ahli untuk memegang jawatan. Banyak kerosakan, kemusnahan akan berlaku. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tahap kemiskinan. Hari ini kita ada sebut tentang garis kemiskinan. 1000 ke bawah tu semakin. 1000 ke atas tu luar daripada garis kemiskinan. Adakah agama Islam menetapkan garis kemiskinan itu? Islam pernah tak meletakkan limit dia berapa? 1000 ke atas kaya, sederhana, mampu. 1000 ke bawah semakin. Islam tak pernah letak macam itu. Islam meletakkan miskin tu apa? Perbelanjaan dia mengatasi pendapatan. Kalau saya 1000, saya ada seorang isteri, pendapatan saya sebulan 1000, rumah yang saya duduk adalah rumah yang tak disewa, pasal rumah arwah pak saya. Saya hanya naik motosikal, kereta tak payah. Sebab apa? Sebab saya kerja senang, tak payah pergi jauh-jauh. Apa pun tak ada, anak tak ada. Saya dengan isteri saya saja, 1000 pendapatan. Adakah saya miskin? Tidak. Pasal cukup. Tapi kalau saya harga gaji saya 1,800, anak 7 orang, 3 masuk universiti, 4 mengaji sekolah, sewa rumah kena bayar, sewa universiti tak dapat pinjaman, tak dapat beasiswa, 300 sebulan kena hantar, 3 anak 900.
Sewa rumah 200, 1,100. Anak-anak yang hak sekolah menengah, sekolah rendah ni belanja makan minum 200. Dah 1,300. Duit api ayak lagi 100, 200. Dah 1,500. Beli beras, beli kopi, beli susu lagi tak 300. Nak simpan lagi dalam beg. Ubat sakit demam lagi. Motor rosak lagi. Agak-agak 1,800 cukup lah. Tak cukup. Adakah dia miskin? Tapi dengan sebab dia keluar daripada gaji dia 1,000, dia 1,800, orang tak bagi bantuan kat dia. Pasal apa? Pasal hang 1,800. Sedangkan dia 1,800 pun anak ramai, 7 orang. Anak universiti pandai-pandai belaka. Anak nak sekolah, uniform sekolah, buku teks sekolah, yuran sekolah, tambang nak pergi sekolah, makan minum di sekolah. Lah bukan boleh makan kat kantin dah, duk cerik saja. Banyak belanja, 1,800 tak cukup. Tapi tak sampai bantuan pada dia. Pasal apa? Pasal dia gaji 1,800. Sebab tu tuan-tuan, kadar garis kemiskinan ni bukan boleh dilihat kepada jumlah gaji, dilihat kepada jumlah tanggungan dia. Tapi tak dapat. Anak duk ngaji universiti, isi borang bawa semua ni minta bantuan kok nak dapat. Bawa borang, bawa sijil pengesahan, surat pengesahan daripada you dia yang mengatakan anak dia mengaji. Bawa jumpa pegawai. Kok boleh dapat pinjaman. Kita akan proses dulu pinjaman ini kerana setakat ni banyak permohonan yang masuk ni. Saya harap encik sabarlah untuk anak encik ni. Sampai bila saya boleh sabar ni encik? Mungkin dalam 2 bulan kita akan tolonglah. Saya harap encik sabarlah. Selepas 2 bulan kita akan hubungi encik. Encik tak payah datang ke pejabat kami akan hubungi encik. Tunggu sampai 2 bulan ya. Pergi jumpa orang lain pula, ni anak saya ni, kalau saya susah gaji 1,800 semua ni. Sebenarnya menjadi tanggungjawab kami untuk membantu orang mesti encik ni, tapi memandangkan encik gaji 1,800 jadi susah sikit lah, walaupun tanggungan banyak, tapi encik telah keluar pada garis kemiskinan ini. Jadi saya akan bantukan jugalah. Kalau dalam mesyuarat nanti kita akan sebutkan juga borang tentang encik. Akan encik bersabarlah, tunggu dalam 9 bulan 2 lagi. Memang kawan dia pula kok ada duit zakat ke apakah. Sebenarnya encik memang duit zakat tu ada, tapi buat setakat ni kita terpaksa stopkan dulu kerana ada banyak penyelewengan yang berlaku, kerana ada orang yang datang minta ni tak layak dan dia dapat kata layak, dia kita akan teliti betul-betul. Jadi harap encik bersabar encik ya. Kawan susah hidup. Api kena potong RM800 tak bayar. Akhirnya pergi ambil lilin. Malam-malam buka lilin, pasang lilin, anak-anak baca buku dengan lilin. Angin tiup terbakar lilin, terbakar rumah sekali. Buat lari anak ke depan, buat lari anak ke depan. Dia masuk balik, kok boleh selamatkan baju buku sekolah anak. Anak-anak tengok, pak tak keluar, mak tak keluar. Anak-anak pergi cari mak dalam api yang terbakar. Akhirnya 3 anak mati, 2 suami isteri mati, 5 mati. Sasa kata mati hari ni, besok kita akan bagi bantuan serta-merta lah. Kita akan bagi bantuan pendidikan RM200 sebulan sampai mereka habis belajar. Kita akan buat rumah yang lebih selesa untuk mereka lah, dan kita akan menyambung bekal api semula. Adakah itu masyarakat selepas 50 tahun merdeka? Nak tunggu mati pun nak tolong kah? Tuan-tuan, kalau orang miskin sini, tuan-tuan minta bantuan, jangan harap dapat. Tunggu tuan-tuan mati dulu. Buatlah rumah terbakar ke aksiden, baru anak-anak dapat. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Berapa banyak kelang yang hutang tunggakan bil tak bayar, tak dipotong. Berapa banyak kolom berat, kelang-kelang yang begitu besar, hutang ratus-ratus juta, tak dipotong bil. Kenapa hamba Allah ni orang susah? Kalau nak potong pun tak mampu nak bayar, buat ansuran macam mana? Encik bayarlah juga, kami akan supply juga api ke rumah encik. Encik bayarlah RM50 sebulan. Tak boleh ke tuan-tuan? Orang Melayu, orang Islam, rakyat Malaysia, bila mati kita, bantuan mencurah-curah mai. Cubalah dia tak mati, adakah dapat bantuan? Apa lagi tuan-tuan, kalau 50 tahun merdeka, bangsa kita tak boleh rubah lagi. Kalau penjajah pun dia tolong. Ini anak cemerlang, anak ada universiti 3 orang. Kalau penagih dadah di Serenti yang boleh bagi RM19 9 kupang sehari, kenapa anak dia di universiti tak boleh bayar RM19 9 kupang sehari bersamaan dengan RM600 sebulan?
Kalau serenti boleh dapat bajet RM600 sebulan untuk penagih dadah, kenapa budak universiti yang cemerlang tak dapat RM600 untuk sebulan? Adakah budak ni nak jadi budak isap dadah baru dapat duit? Adakah kita puas hati, kita rasa puas kan bila tengok 5 rentung, tuan-tuan? Sampai bila kita nak berubah masyarakat kita? Ni yang Nabi letak ni. Nak pegang jawatan tu siapa? Yang nak pegang bahagian tu siapa? Kalau dilantik orang yang adil, insya-Allah dia buat keadilan. Tapi masyarakat kita sekarang, kata Rasulullah, tidak mahu lagi mengikut kepada peraturan ini. Maka hasilnya, kata Nabi, kamu akan lihat kemungkaran yang banyak. Ini kemungkaran dia. Benda ni tak kena pada kita, sebab tu kita tak rasa apa, cuba kena pada kita. Seorang anak yang dapat bantuan RM200 selepas bapak dia mati, bolehkah dia belajar dengan tenang? RM200 ni aku dapat sebulan, pak sepak aku mati, puas hati ke dia? Pak aku sanggup korbankan nyawa untuk dapat RM200 sebulan. Ini yang sama-sama kita kena fikir, tuan-tuan. Duit banyak. Tahun 2008 Tok Soh buat sukan. Penganjuran sukan pun tak bayar, invoice dalam sukan pun tak bayar, partisipan dalam sukan pun tak ada. 2008 free from sport, tak ada. Tak ada. Kalau nak main bola pun setakat main bola kat kampung aja. Main futsal sudah. Main liga kampung, merebut piala ketua kampung sudah. Tak payah nak buat pertandingan besar-besar. Duit untuk bajet sukan, duit untuk penganjuran sukan, duit ni bagi pada orang yang nak belajar. Free of charge, universiti free, maktab mereka free, sekolah mereka free, buku mereka free, kasut sekolah free, beg sekolah free, tuan-tuan. Berapa bajet untuk sukan dalam setahun? Berapa bajet? Juta, bilion ni bagi orang yang nak mengaji, bagi orang yang nak belajar, free setahun. Alangkah senangnya nikmat 50 tahun merdeka. Seorang bapa hantar anak dia sekolah, baju free, kasut free, seluruh free, seluruh dalam free, beg free, sekolah free. Daripada kita duk nganjur sukan, 1 sen kita tak menang, kalah 5-0. Harapkan badminton kalah dengan concoro pun kalah. Nak harap apa? Kita kata bawah belia 19 tahun main bola bagus, kalah juga bagus pun. Kalau menang, apa yang manfaat pada kita? Nabi suruh bersukan, tapi bukan Nabi suruh membuang duit dengan bersukan. Sekadar nak main badminton, main, tapi tak disuruh berjuta-juta habiskan. Juta-juta yang begini banyak, tolong orang miskin nak belajar. Beg sekarang tidak ada lagi yang murah. Beg sekolah macam kita dulu, sungguh lah. Beg agenda motor pergi sekolah, beg cak Superman ni pergi sekolah. Lah mana ada budak-budak naik bas Superman dah, tak mau dah. Semua Power Rangers belakang, Transformer semua dah. Kasut dulu kita boleh lah pakai kasut plastik, harga RM4 dulu. Pakai seminggu tak lalat kasut plastik tu. Lah semua nak kasut Spark, yang ada Spark, kilat-kilat semua. Mana ada barang murah dah. Dulu kita bawa 2 kupang cukup, RM11 pun belum tentu cukup. 2 kupang cukup dah. Lah RM1, RM2 mesti punya dah. Kena anak sekolah besar sikit, RM5 dah. Di kampung RM1 pak ni menggeletar duk keluar anak ni, terpaksa keluar dah. Jadi tuan-tuan, nikmat yang begitu banyak Allah Ta'ala bagi, pulangkan balik pada kita. Ni yang Nabi suruh sebut dalam hadis kita ni, yang Nabi suruh kita ni, melihat perkara-perkara yang mungkar. Sebenarnya perkara-perkara yang mungkar itu amatlah banyak, dan semuanya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Ketika Nabi baca di atas mimbar akan khutbah, Nabi baca daripada subuh sampai ke asar. Habis sembahyang subuh, Nabi bangun duduk di atas mimbar. Nabi baca benda-benda yang akan berlaku sampai hari kiamat. Habis nak sembahyang asar, baru Nabi turun. Daripada pukul berapa tu? Daripada subuh sampai ke asar. Tak, daripada pukul 7 sampai pukul 4:30 petang, cakap tak berhenti.
Kata sahabat, siapa yang kuat ingat, dia ingat. Siapa lupa, dia ingat setengah. Panjang. Ni, mimbar kita ni, Jumaat sekali je pakai. Cuba kuliah maghrib ni pakai mimbar. Agak-agak orang repot lah. Nabi Muhammad tiap-tiap waktu, bila nak ceramah, naik atas mimbar. Kita je tak pakai, setahun sekali je. 2 kali setahun dengan Jumaat 4 kali sebulan. Mimbar 60,000, 70,000. Pakai 4 kali sebulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi pesan dalam satu khutbah yang panjang tentang perkara-perkara mungkar itu apa. Maka siapa yang melihat perkara mungkar itu hendaklah dilarang, seperti mana yang tersebut dalam masalah 53 sampai 60 juzuk yang ke-15. Dan perkara mungkar itu ialah maksiat-maksiat seperti yang tersebut dalam masalah 45 dan 47 juzuk yang ke-15 ini juga. Diterangkan kepada kita benda-benda maksiat yang begini banyak. Tetapi di akhir zaman, benda maksiat tidak dianggap sebagai maksiat. Sebaliknya, benda ibadat pula dianggap sebagai maksiat. Benda maksiat tidak dianggap maksiat sekarang. Diberi periktirafan yang hebat-hebat. Seorang penyanyi menyanyikan lagu hanya 3 buah, mendapat perolehan 17,000. Sebab itu mak bapak berlumba-lumba nak suruh anak jadi penyanyi. 3 lagu 17,000. Kena 6 lagu, kereta sebiji. Kena 9 lagu. Allah Akbar. Ustaz berapa dapat? Yang mengajar sampai terkeluar dak tekak. Dia mengajar ilmunya sampai ke akhirat nak guna pakai. Ilmu hak ustaz ajar ni sampai ke akhirat pakai. Penyanyi yang menyanyi tu kita dengar dia masa tu saja. Masa tu saja kita dengar dia menyanyi 17,000. Ilmu yang kita dapat ni berguna sampai kita kemati besok. Berapa orang nilai dia? Orang tak nilai. Sekarang ni dinilai apa? Penyanyi. Dan dianggap pula tidak maksiat. Diberikan anugerah yang bermacam-macam, diberikan kepada pengiktirafan yang bermacam-macam. Ini contoh maksiat. Televisen kita penuh dengan maksiat. Television. Buka aja, rumah saya TV saya campak lah. Tak ada anak-anak tak dibenarkan buka TV melainkan berita, melainkan cerita P.Ramlee. Itu saja. Apa pun saya tak bagi dah. Nabila ke apa ke tak boleh dah. Tutup habis, asur-asur saya sepak buah habis dah. Tak ada lah. Tak ada. Berita boleh tengok, National Geographic ke yang ada rencana boleh tengok. Kalau ada sidang Dewan Rakyat saya tengok. Tak ada lah. Nak tengok kartun nak buat apa, nak tengok cerita semua dah tahu dah. Cerita P.Ramlee, apa lagi yang tuan-tuan tak tahu? Apa lagi yang tuan-tuan tak tahu tentang cerita P.Ramlee? Madu 3 lah baik sekali, naik kereta sebuah jalan je. Semerah padi semua tahu. Last sekali P.Ramlee kena sebat 100 kali. Nak tengok pasal apa lagi? Tak ada apa tengok lah. Azizah lalah kahwin, Kasih Selamat lalah buta. Duk buat apa tengok lagi? Tahu dah kesudahan dia. Last sekali Kasim Selamat tu combi mai ambil. Abang Kasim mula-mula combi berjumpa dengan Abang Kasim buta. Sekarang pun Abang Kasim buta. Last sekali tamat dah balik. Jadi buat apa kita tunggu 3 jam teriak gelak nak buat apa? Cerita Hindustan pun kita tahu. Cerita Hindustan kita tahu dah. Kesudahan cerita Hindustan ialah hero mesti menang. Last kali hero menang dengan Inspektor Sahab sampai. Kalau kita dah tahu dah kesudahan dia, buat apa kita tengok 3 jam setengah? Tak payah tengok tuan-tuan. Jackie Chan, mesti Jackie Chan menang. Jatuh lah macam mana pun, tunggang langgar punya jatuh, tak mati, hidup juga, mesti dia menang. Tu saya tengok dah. Lepas tu saya tak tengok dah, merapu banyak. Kita sekarang bercakap tentang merdeka, 50 tahun merdeka. Anak-anak kita faham apa tentang merdeka? Anak-anak muda kita. Orang kita faham ambil bendera letak kat punggung motor, kemudian dia pun angkat motor. Merdeka. Adakah itu merdeka? Bila kita duduk countdown 5, 4, 3, 2, 1, merdeka. Bersorak, bergempita. Kemudian bunga api pun bum bum
Bagi orang yang hidup zaman sebelum merdeka, umur sekarang 70, 80, bunyi bom-bom tu menakutkan dia dulu-dulu. Bunyi bom. Bila bunyi aja sereng ke terbang lalu, bom, pakak lari dalam tanah. Lari dalam gunung, lari bawah bukit. Punya takut dengan bunyi itu. Tapi anak bangsa kita hari ini bunyi bom merdeka. Dia lupa dengan bom itu dah bunuh tok nenek dia berapa ratus ribu orang. Semangat cinta pada negara, semangat kenal perjuangan bangsa tak diajar pada anak-anak sekarang. Lepas tu kita tak heran hari ni bagi anak muda merdeka tu enjoy. Lepak-lepak, relax-relax, nyanyi-nyanyi sampai pagi. Hari cuti. Besok tidur tepi jalan. Mereka tidak tahu perjuangan dan tujuan asal kemerdekaan. Kalau kita pergi ke London, tengok gambar Tok Janggut yang digantung di Kelantan. Kepalanya di bawah, kaki di atas, hanya pakai cawat, baju tak pakai. Cawat saja, ditikam, ditembak. Ada 2-3 keping gambar yang di Museum London. Salah satu gambarnya, orang-orang yang tembak dia, pakat duk ambil gambar sebelah Tok Janggut. Macam ambil gambar orang putih dulu-dulu. Macam kita tembak harimau. Harimau jatuh tumbang, kita berdiri atas harimau. Senapang tak dibau. Macam itulah dia pun henakan orang Melayu. Tok Janggut di Kelantan, Maharaja Lela di Perak digantung, Puntung digantung, Raja Abdullah dibuang di Pulau Seychelles. Ngah Ibrahim tak boleh balik ke Perak, tanam di Singapura. Kenapa yang mereka sanggup berjuang sampai dimatikan, dibunuh, digantung? Nak bagi tengok masyarakat kita kuat, nak bagi tengok agama kita kuat. Kena tengok perjuangan On Jaafar, kenapa sanggup bersusah daripada Perlis sampai ke Johor. Nak basikal masuk kampung, jalan siang malam pagi petang, nak bagi tengok orang Melayu kuat, nak bagi tengok Islam kuat. Mesti ada perjuangan mereka ni, ada matlamat. Tetapi di mana matlamat itu pada kita sekarang? Mereka berjuang untuk Islam, mereka berjuang untuk bangsa kita. Sekarang kita dah merdeka, adakah kita menilai kepada Islam dan bangsa sekarang? Kita bukan lagi menilai pada bangsa, kita menilai hang belah mana? Hang belah mana? Lupakah kita, dia belah mana pun dia Melayu. Orang ni belah mana pun dia Islam. Sama bangsa, sama agama. Kenapa kita tanya, hang belah mana? Bukankah itu dah jadi macam penjajah yang tidak mau memberi kepada masyarakat peribumi, masyarakat asal negara itu, yang hanya mengutamakan bangsa mereka? Kalau penjajah dah balik ke negara asal mereka, tetapi kita masih mewarisi sikap dan perangai mereka, apakah makna kemerdekaan pada kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni yang kita kena tengok, kita ubah balik. Sambutan merdeka bukan maknanya gantung bendera di kereta 2-3 hari pakai kemudian tercabut bendera, bergelimpang tengah jalan, bukan. Kalau sekadar bendera saja, bukan. Ngah Ibrahim tidak pernah minta rakyat dia jadi isak dadah. Datuk Bahaman tidak pernah minta orang Melayu ni mengamalkan rasuah. Mak Kilau tidak pernah mengharap orang Melayu jual tanah daripada Bahasa Hazin. Dul Said tidak pernah mengharapkan orang Melayu mengkhianati orang Melayu. Tok Janggut tidak pernah bercita-cita nak tengok Islam ni dipandang rendah oleh masyarakat lain. Abdul Rahman Limbung tidak pernah pun bercita-cita dalam hati, dalam jiwa sanubari dia nak tengok orang Melayu sama Melayu bergaduh. Tidak. Kalau kita duk sebut tentang merdeka, semangat pejuang-pejuang merdeka tidak dibawa dalam masyarakat kita, apa makna sambutan merdeka? Patutnya dalam sebulan merdeka ni tuan-tuan, sebarang unsur penjajah dalam rumah, dalam masyarakat tak boleh buat. Macam Thailand buat. Thailand, siapa saja hina Raja Bhumipol Adulyadej, tangkap sekarang juga. Siapa yang hina bendera Thailand, tangkap sekarang juga. Sebab tu tak ada siapa rakyat Thailand berani hina raja mereka Bhumipol Adulyadej, tak pernah. Tak ada tuan-tuan. Mana-mana rakyat asing hina negara kami, hina raja kami, hina bendera kami, tangkap, buang negeri sekarang juga. Halau balik kalau dia pelancong. Kalau dia rakyat tempatan, penjara serta merta. Sebab tu semangat kebangsaan, sayangkan negara di Thailand cukup kuat. Tapi orang kita menghina negara kita, menghina lagu negaraku, menghina orang Islam, menghina wanita bertudung, menghina azan subuh.
Mula-mula komen kita apa? Kita tidak ada kuasa menangkap dia. Mula-mula komen, tak ada kuasa. Apa cakap macam itu? Baru hari ni punya paper, kita tak terima maaf dia. Sebab itu bangsa asing tak hormat pada kita, pasal kita tak berani nak ambil tindakan kepada mereka. Menghina lagu negaraku walaupun tak salah pada agama, tapi salah pada perlembagaan. Menghina agama Islam. Tapi kita boleh jawab, kita tidak ada kuasa. Mana boleh jawab tidak ada kuasa? Dia rakyat kita, panggil balik, tangkap walaupun dia duduk di Taiwan. Kena buat tuan-tuan. Semangat cinta negara. Boleh hina macam itu pada kita. Sebulan ni televisyen jangan duk sia cerita-cerita orang putih. Kalau betul-betul nak bagi sayang pada negara. Dalam sehari berapa cerita orang putih, berapa cerita Hong Kong, berapa cerita Taiwan dalam TV. TV8 berapa produksi Melayu yang keluar dalam TV8 dan TV7. Berapa rancangan kemalaysiaan yang keluar dalam TV itu. Yang keluarnya Hong Kong Taiwan, Chinese Taipei, China. Tidak ada. Kalau betul-betul buat drama tentang kemerdekaan, buat apa kehendak bangsa merdeka, jiwa merdeka. Sebulan kena cerita bab merdeka ya, baru orang sayang pada negara. Tidak. Berapa banyak filem tentang kemerdekaan yang disiarkan. Tiap-tiap tahun Bukit Kepung saya. Cerita British banyak sekali. Macam mana mereka nak sayang kepada bangsa kita, nak sayang kepada negara dia, kalau dia sendiri tidak mengenali negara dia. Baik, yang terakhir, masalah menyempurnakan hak-hak pemerintah. Adalah hak-hak pemerintah negeri itu ada banyak, setengah daripadanya. Apakala mereka menghimpunkan zakat hartanya, hendaklah engkau serahkan harta zakat itu kepadanya waktu mereka menuntut. Itu hak pemerintah. Kalau dia minta zakat, bayarlah zakat. Bila bulan Ramadan ada zakat fitrah amil, minta. Ada duk tunggu, duk cokong kat tangga tu, bayar kat dia. Bayar apa kat dia? Tak sampai duit, tak sampai, pergi mana duit zakat kita? Bayar sajalah. Tanggungjawab kita bayar. Kan jenis ada dua tu. Zakat yang boleh kita bayar sendiri dengan zakat yang kita bayar pada pemerintah. Ada dua kan, zakat fitrah yang diketahui berapa nisbah kadarnya yang hak kita punya, bayarlah pada pemerintah. Tapi zakat yang hak pemerintah pun tak tahu berapa duit saving tuan-tuan dalam bank. Tuan-tuan bayarlah zakat sendiri kalau nak bayar. Tapi hak mana zakat yang boleh dikira, zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat tanam-tanaman, yang tu bila kerajaan kata bayar, bayar. Ni bukan saya kata ni kitab kata ni. Bayarlah. Kemudian kata dia lagi, yang kedua, seperti waktu mereka menentukan tentera pergi berperang, maka siapa-siapa yang telah dipanggilnya hendaklah taat jua. Kalaulah berlaku kerahan tenaga, semua laki-laki dewasa berumur 18 tahun ke atas diwajibkan menyertai peperangan, maka wajib rakyat itu pergi berperang. Walaupun pemerintah yang panggil itu pemerintah yang zalim, wajib kita pergi. Sebab arahannya itu ialah arahan yang tidak zalim. Sebab itu Abu Hurairah pernah semayang di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sah semayang dia. Hajjaj bin Yusuf membunuh 120,000 orang sepanjang pemerintahan dia. Tetapi sahabat Nabi yang paling kanan dalam hadis semayang di belakang Hajjaj. Tak pernah dia kata batal semayang, tak sah semayang. Hang bunuh orang, hang punya kerja. Tapi hang semayang selagi mana bacaan hang betul, aku ikut belakang. Ini sifat yang ada pada hukum. Kita sekarang ni pakai dia buat hukum sendiri. Tengok bini dia abang gelang kabut, dia jadi imam. Apa? Aku tak ikut dia. Sekarang ni isteri dia jadi imam ke dia jadi imam? Dia jadi imam, ikutlah dia. Betul tak bacaan dia? Betul. Ikutlah dia. Kita sekarang ni pakai duk nilai persekitaran. Macam tadi saya kata tadi, gaji dia 1,800. Encik tak layak dapat zakat. Pasal encik gaji 1,800. Dia bukan minta zakat untuk dia, dia minta untuk anak dia.
Anak dia tu menuntut ilmu, berhaklah dapat. Jangan tengok pada bapa, tengok pada anak. Yang menuntut ni siapa? Anak dapatlah. Bukan boleh kata disebabkan encik ni encik tak dapat. Mana boleh macam itu? Asnafnya siapa? Serupalah saya ni, pak susah duduk di kampung, semekin, rumah buruk, makan tak ada, duk harap orang kampung aja. Tapi anak saya doktor, engineer. Orang nak bagi zakat pada saya. Bila nak bagi zakat, tak boleh, anak dia doktor. Anak dia hak sulung engineer. Pasal apa kita bagi zakat kat dia? Kita bukan bagi zakat kat doktor, kita bagi zakat pada mak dia, pasal anak dia tak hantar duit. Bukan tanggungjawab kita, ustaz, tanggungjawab anak dia lah. Kalau kita nak harap pada anak dia, mampu anak dia tak bagi. Dah lah anak dia tak bagi, kita pula tak bagi. Akhirnya jadi apa pada orang tua tu? Jangan dilihat kepada persekitaran, lihat pada individu tu. Serupalah di sini. Tengok kepada orang itu. Kalau dia cakap betul, walaupun persekitaran dia teruk, betul lah cakap dia. Anak dia hak sulung, Ustaz Sonti. Anak dia hak nombor 2, penjara. Anak dia hak nombor 3, tak tahu hilang ke mana. Anak dia nombor 4 tu, duk kerja merempik kat rumah, kat kampung. Anak hak nombor 5 ni pula, duk kerja, duk buat jahat. Tak tahulah apa dia kerja apa. Tiba-tiba dia cakap pada kita, kamu janganlah buat benda tu, dosa. Haram buatan kamu tu. Jangan tuan-tuan kata, alah pakcik pun anak pakcik haru, pakcik nak nasihat saya. Tak boleh cakap macam itu. Kita kena ambil cakap dia. Walaupun persekitaran dia tu teruk, tapi cakapnya benar, maka benarlah cakapan dia. Baik. Dan tidaklah boleh bantah atau enggan daripada taat dengan sebab zalimnya. Maka siapa tidak taat, nescaya berdosalah ia, walaupun arahan itu keluar daripada pemerintah yang zalim. Dan jika dipaksa oleh pemerintah hingga sampai terbunuh, yang kena paksa pada bukan maksiat, nescaya tidak berdosa si pemerintah. Tak berdosa pemerintah kalau terpaksa pemerintah bunuh sekalipun. Ini yang dipanggil sebagai burah ni. Kita lawan pemerintah, dia berhak untuk mempertahankan dia, akhirnya dia tembak. Dengan sebab kita engkar arahannya yang tidak salah pada hukum syarak, maka dia berhak tembak dan tak berdosa pula dia tembak. Lain kalau kita engkar pada arahannya yang bermaksiat. Bermula dalil yang menunjukkan suruh menyempurnakan hak pemerintah, sebagaimana hadis yang akan datang. Sekira-kiranya sabda Nabi, hendaklah kamu sempurnakan akan hak mereka itu. Sabda Nabi, wasalullah alladzi lakum, dan minta sekalian kamu kepada Allah Ta'ala akan hak yang sabit ia bagi sekalian kamu. Kata Nabi, hak-hak yang mereka tak bagi, kamu minta kepada Allah. Macam mana minta pada Allah hak yang mereka tak bagi kepada kita? Adalah tersebut dalam satu hadis, menunjukkan atas suruh bermohon kepada Allah Ta'ala, menuntut hak sendiri kepada Allah. Yakni sekiranya seseorang itu kena zalim dengan pemerintah, sekiranya seseorang itu kena zalim dengan pemerintah, seperti tidak diberinya pemerintah akan harta yang mustahak baginya, atau diambil pemerintah akan hartanya tiada dengan jalan yang dibenarkan oleh syarak, ataupun boleh seseorang jatuh yang demikian, bahawa ia minta kepada Allah Ta'ala ilhamkan insaf kepada pemerintah. Apa yang tuan-tuan nak buat bila pemerintah ni zalim? Nombor 1, doa pada Allah, insafkan pemerintah. Ya Allah, bagilah hidayah pada dia. Yang haram tu haram lah, yang halal tu halal lah. Bagilah dia nampak, ya Allah. Ilhamkan, doa pada dia, insafkan dia. Yang kedua, ya Allah, gantikan pemerintah itu dengan pemerintah yang lebih baik daripadanya. Ya Allah, nampak haru sangat dah ni, mintalah orang lain pula. Yang ketiga, kata Nabi, ataupun kamu tuntut kepada Allah kezaliman mereka di hari kiamat. Kalau insaf pun tak insaf, kalau tak bertukar juga pemerintah, Nabi kata apa? Tuntut hak kamu di hari kiamat. Tu saja.
Bayangkan tuan-tuan, nak dituntut di hari kiamat. Bukan seorang, bukan dua, bukan tiga. Beribu manusia akan tuntut. Agak-agak kita layak ke nak jawab depan Tuhan. Kalau tuan-tuan di sini yang menjadi pemerintah, yang menjadi ketua, ingat-ingat hadis yang kita baca ni. Buat zalim pada orang, ada orang yang akan tuntut kita di hari kiamat. Akan ada orang tuntut di hari kiamat. Hak yang kita buat tak betul. Baik, insya-Allah pada kuliah bulan hadapan kita akan baca peristiwa-peristiwa yang akan berlaku daripada selepas Nabi wafat sehinggalah hari kiamat. Inilah hadis yang saya masukkan pada tuan-tuan tadi. Satu hadis yang panjang, tak berapa muka surat tak tahulah tuan-tuan, panjang jela ni. Ya, sampai muka surat berapa ni? Daripada muka surat 82 sehinggalah muka surat 94. Panjang. Tentang peristiwa-peristiwa yang Nabi cerita akan berlaku sebelum kiamat, selepas baginda wafat. Jadi apa benda yang Nabi kata? Tunggu bulan depan, insya-Allah. Bulan depan ada kuliah ke? Bulan puasa kan? Ya, ada ya? Macam biasa ya? Okey, insya-Allah. Baik. Siapa tak buat, saya dakwa depan Tuhan. Baik, ada apa-apa soalan? Ya. Assalamualaikum. Bukankah ada hadis-hadis lain juga yang mengatakan bahawa jika seorang pemerintah yang zalim, rakyat dia patut menunggu akan kesalahan yang dibuat? Betul bagaimana cara yang terbaik? Ya, Nabi kata kalau kamu tengok orang yang kena zalim, kamu kena bantu dia. Bantu dia macam mana? Bantu dia, tolonglah untuk mendapatkan hak dia balik. Dia kena zalim, jadi kita bantu dia untuk mendapatkan hak balik. Yang kedua, Nabi kata, tolonglah orang yang buat zalim. Jadi sahabat-sahabat tanya, macam mana tolong orang buat zalim? Kata Nabi, tolong dia untuk menghentikan kezaliman. Tolong dia untuk menghentikan kezaliman. Dengan cara apa? Dengan jalan nasihat. Dengan jalan nasihat. Dia tak suruh dia angkat senjata lawan. Dia tak suruh menumpahkan darah. Tolong nasihat. Kalau dia tak mau dengar nasihat ustaz, tuntut di hari kiamat. Itu jawapan dia. Tak disuruh berperang. Bila berperang lagi banyak huru-hara. Orang nak makan susah, orang nak pergi sekolah susah, nak berniaga susah, nak hidup pun susah. Kalau dah tak aman. Itu kaedahnya. Lagi? Ya. Ya, jadi kalau dia tak melaksanakan hukum Allah, bukan berdosa pada kita. Kita nak, tapi tak mau buat. Jadi kita boleh dakwa di hari kiamat. Tak ada apa tuan-tuan. Dakwa lah di hari kiamat. Senang masalah. Lagi? Habis dah? Kau ibu? Tak ada lah ya. Baik, sekadar itu saja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr innal insana